Betul tak? Betul. Umar dah buat video, Umar? Dah cikgu. Tak, cikgu tahu ada setengah kan budak lelaki dia malu tau buat-buat video. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Macam hello. Asal malu. Ya, ada cikgu akui ada budak lelaki yang malu. So sebab tu lah dulu student cikgu pun memang bila time kelas online BI je mesti gaduh lah dalam grup WhatsApp tu. Kena buat video, kena berlakon-berlakon, kena promote produk macam-macam ada orang kena buat. Macam tu lah. So adalah yang tak buat, ada yang buat. Tapi itulah nanti teacher Farah dia macam merajuk sikit. So better korang buat lah. Okay. Benda biasa cikgu. Biasa teacher Farah memang kreatif, dia suka suruh benda-benda macam tu. Lagipun subjek BI kan, mestilah kena enjoy-enjoy, menyanyi-nyanyi, menari-nari, TikTok sikit. Okay. So sekarang dah ada 20. Okay, ada 19 Okay, so kita start lah. Cikgu nak Asfa, baca doa Asfa. Ya cikgu. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wow, hari ni full attendance. Lagi satu. Dia tegur juga pasal attendance korang. Mesti ada seorang yang tak masuk. Lepas tu cikgu macam, takkanlah cikgu nak dah tak masuk dah macam mana pun tak masuk cikgu. Sebabnya kadang-kadang macam yang korang cakap kan, korang masuk tapi dia tak kira korang dalam attendance. Cikgu cakap juga pasal tu. Lepas tu dia kata, entahlah, tak tahulah macam mana. Diorang memang tak suka kot. Tak tahulah. What? I don't know. So kita start hari ni. Hari ni kita belajar subtopik baru. Sebelum ni kan Jam background music lah. Janganlah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni kita dah cari punca, kita dah buat persamaan guna punca. Okay, seterusnya kita nak laka graf untuk kita tentukan punca kita tu kat mana. Okay, so cikgu nak tunjuk satu benda sikit. Okay, hari ni tak susah sangat, biasa-biasa je. Yang pertama kita ada graf. Nampak kan cikgu punya graf ni? Nampak ke? Nampak kan? Sekejap Okay, so kalau yang pertama ni, cikgu tunjuk kat awak kalau kita buat graf untuk yang pertama ni, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 5X tambah 4. Okay, satu benda yang awak perlu tahu, bila kita punya kuasa 2 ni positif, graf kita senyum. Senyum tu bentuk macam ni lah, senyum. Sebab tu kalau boleh, kita nak graf, kita nak persamaan kita positif. Tapi nak buat warna. Makan lah depan ke. Okay. Okay. Sebab tu kalau awak tanya cikgu, kenapa kita nak kuasa 2 kita tu positif? Sebab bila kuasa 2 kita ni positif, graf kita akan sentiasa bentuk senyum macam ni.
Kalau kita punya kuasa 2 negatif, graf kita dia akan masam. Dia akan, nanti cikgu tunjuk ni dia tak boleh lukis kat sini. Ni dia dah macam dah buat sistem ni. Kalau cikgu nak lukis kat sini, cikgu kena log in. Okay. So awak tengok kat sini. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 5X tambah 4. Okay, cuba awak cari punca dekat dalam persamaan ni. Guna kalkulator awak. Awak dapat berapa? Guna kalkulator je tahu, tak payah buat guna apa-apa tu sebab lambat nanti. Okay, sebab kita just nak tahu punca dia berapa sahaja. Okay, masukkan dalam kalkulator awak. Apa dia? Pakai EQN Pakai EQN macam biasa. Okay. Negatif 1. Negatif 1 dengan? Negatif 4. Negatif 4. Okey, awak nampak dekat situ negatif 1 dengan negatif 4. Lepas tu negatif 1 dekat sini kan? Okey, negatif 4 dekat sini. Jadi awak boleh tahu sebenarnya bila persamaan awak tu punca dia adalah titik tengah yang antara garisan titik tengah, bukan? Titik bersilang pada paksi X dan paksi Y. Itulah punca yang kita cari selama ni. Bila kita lukis graf, kita dapat 2 titik. Satu dekat negatif 4, lagi satu negatif 1. Okey, seterusnya untuk awak tentukan awak punya titik tengah ni, awak kena bahagi 2. So awak dapat negatif 2.5, negatif 2.25. Tak apa ni, awak tengok je dulu. Nanti kita nak cari punca tu kita akan tahu macam mana nak buat. Okay. So sekarang ni cikgu nak tunjuk dekat awak, graf awak akan ada 3 bentuk lah. Okay, ni bentuk yang pertama. Bila awak ada 2 punca yang berbeza. So graf awak confirm macam ni. Awak kena lakar je tau. Awak tak perlu nak kena plot elok-elok cantik-cantik pun dalam exam. Just lakar sahaja. Okay. Seterusnya kita tengok kalau graf kita ada satu sahaja punca. Tadi ada 2 punca kan, negatif 1 dengan negatif 4. Kalau ada 2 punca, graf awak dia akan jadi macam ni. 2 punca pula, satu sahaja punca. Sorry. Okay. So ini ada satu sahaja punca, so 3 sahaja. So awak ada satu je titik. Dia tak akan bersilang pada paksi X dan Y. Kalau ada 2 punca, baru dia bersilang dekat paksi X dengan Y. Kita tengok graf yang ketiga. Nanti cikgu nak ajar awak kira punca tau. Okay. So graf yang ketiga, yang ni bila awak tak ada punca yang nyata. Tak ada punca yang nyata ni maksudnya punca awak nilai dia negatif, bukan positif. Macam tadi memang nilai awak tu negatif 1, negatif 4. Tapi sekarang ni bila awak tekan kalkulator, okay, cuba awak tekan kalkulator pula berapa nilai punca awak untuk persamaan 9x kuasa 2 tolak 6x tambah 2. Awak dapat berapa? Okay, cari dia punya punca guna equation. EQN yang kalkulator tu. Awak dapat berapa? 1/3. 0.3333. Okay, 0.333. So dia kurang daripada kosong ataupun negatif. Jadi graf awak dia takkan touch mana-mana pun. Dia hanya akan bagi awak satu je nilai titik minimum dan awak punya pintasan Y. Daripada mana dapat pintasan Y ni? Pintasan Y, okay, awak kosongkan nilai X. Okay, maknanya 9 darab kosong kuasa 2 kosong kan? Okay, tolak 6 darab kosong kosong juga. So tinggal 2 sahaja. So sebab tu awak dapat pintasan Y dia 2, kosong. 2, kosong, kosong 2. Kat sini. Macam mana? Apa dia? Macam mana? Ulang balik. Okay, ni case graf yang ketiga tau. Okay, bila graf ketiga ni, punca awak ni nilai dia kurang daripada kosong ataupun nilai dia negatif. Jadi bila nilai dia negatif, awak hanya ada satu sahaja yang awak dapat 0.3333 tu. So pula 0.33 tu dekat sini kena pada 1. Awak tak payah macam accurate sangat nak plot tu sebab nanti awak just lakar sahaja. Okay. Lepas tu untuk awak tahu kat mana dia punya pintasan Y, maknanya dia kena dekat paksi Y, awak kosongkan nilai X. Bila awak kosongkan nilai X, okay, awak dapat 0.3333.
Okey, kan ada 9x kuasa 2 tolak 6x kan, tambah 2. Okey, awak gantikan x awak dengan kosong. So 9 darab kosong kuasa 2 kosong. Tolak 6 darab kosong kosong. Tambah 2. Tinggal 2 je. So y sama dengan 2. So awak plotlah kat koordinat ni 0, 2. Okey. Tapi kalau graf awak tu dia lagi ke tepi, awak pergilah dekat situ. Okey. Awak tak payah pening. Ni nanti senang je. Awak dah tahu cara nak cari dia punya jenis punca. Nanti awak tinggal lakar je. Awak tak payah pening sangat yang ni. Okey. So Kiranya kita pergi. ini pengenalan ni ko. Ini pengenalan cikgu nak tunjuk kat awak macam mana yang lakaran graf yang awak akan dapat. Maknanya kalau awak ada punca yang berbeza, awak akan lakar graf awak ada dua nilai macam ni lah. Bentuk dia macam tu. Dua punca yang berbeza, dia akan kena pada dua titik paksi X dan paksi Y. Kalau kita ada satu sahaja punca, dia akan kena satu je titik kat situ. Okay. Kalau kita ada punca yang kurang daripada kosong ataupun nilai dia negatif, kurang daripada kosong kan? So awak hanya akan dapat graf macam ni sahaja. Awak hanya tahu dia punya titik minimum dan paksi Y sahaja. Yang ni dia dah silangkan banyak-banyak benda. So satu-satu lah dia. Yang paksi Y tu nombor bulat tu lah. Yang paksi Y? Yang 02 ni ke? Yang 294 tu. 294 tu. Yang ni yang dekat X kuasa 2 tambah 5 tambah 4. Yang ketiga-tiga ni lah. Maksudnya yang paksi Y tu yang nombor belakang sekali lah yang dekat X. Yang 492. Macam yang graf pertama ni, kita buka graf pertama. Cek graf pertama, okey. Nombor 4. Kena kat nombor 4 ni, yang paksi Y, yang 4. Situ. Ya betul. Dia yang belakang sekali lah yang ya betul. Okey. Cikgu tak faham. Sebabnya kalau awak kosongkan X, awak dapat 4 je Y sama dengan 4. Sebab tu lah awak kena kat situ. Macam tu. Okey. Cikgu, kiranya ada 3 punca ko? 3 jenis punca? Ya, ada 3 jenis punca. Betul. Satu, bila punca awak ada 2 yang berbeza. Okey, kedua, bila punca awak ada 1 sahaja. Ketiga, bila awak ada punca yang kurang daripada kosong. Okey. Dah. Dah pening-pening. Kita nak pergi yang benda yang awak nak kena tahu hari ni. Yang ni cikgu boleh review balik tanda kat sekolah, jangan risau. Okey. So, kita pergi cara nak kira. Macam mana nak cari punca tu kalau dia lebih besar ke, lebih kecil atau sama dengan. Okey. So yang pertama, macam biasa bila kita sebut pasal persamaan kuadratik, kita hanya ada B square, saya ingat je tulis B square tolak 4AC. Ingat lagi tak apa benda ni? Ingat lagi tak? Tak. Yang fungsi yang mana kuadratik ni? tu. Yang fungsi kuadratik tu. Okey, yang kita ada tambah tolak B square minus punca kuasa 4AC over 2A. Okey. So benda ni adalah yang memang basic lah dalam persamaan kuadratik lah. Jadi untuk kita tentukan punca, kita masih guna benda alah ni juga. Okey. So contoh yang pertama cikgu bagi dekat awak, macam ni kita nak tentukan dia. Contoh kita ada X kuasa 2 tolak 6X tambah 5 sama dengan kosong. Okay, so kita tak tahu sekarang ni dia adalah lebih besar ke, lebih kecil atau sama dengan. Okay,
So ini nota awak bila nilai awak, nilai B square minus 4AC lebih besar dari kosong. Ni apa tadi cikgu cakap bila dia lebih besar daripada kosong? Kita ada dua punca yang berbeza. So nanti graf awak akan jadi macam ni. Dia ada satu kat sini, satu kat sini. Okay. Kalau ni nota awak tau. Okay. Kalau B square minus dia. Biru nanti awak gali. Kalau punca awak B square minus 4AC sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong apa? Kita ada dua punca nyata yang sama atau satu. Nanti kita akan tengok ada kadang-kadang dia akan jadi dua juga. Tapi dia ada punca yang sama lah ataupun satu pun boleh juga kalau awak nak ingat, senang ingat lah. Kita ada punca yang sama. Okay. So graf awak dia akan kena pada satu sahaja dekat sini. Okay. Seterusnya kalau awak punya punca B square minus 4AC kurang daripada kosong. So awak ada punca yang tidak nyata ataupun kurang daripada kosong lah nilai awak tu. Okay. So graf awak dia takkan kena kat mana-mana pun. Macam tu. Ini tiga jenis graf ke? Tiga jenis graf. Tiga-tiga ni dia boleh suruh awak lakarkan. Ikutlah soalan dia macam mana. Okay. So kita kembali pada persamaan tadi. Okay. Persamaan tadi ni kita nak guna benda alah ni balik. Okay. Sama juga macam dulu. Okay, ni nilai apa? Nilai A. Ni nilai apa? B. Ni nilai apa? C. Jangan lupa tau sampai bila-bila kena ingat. Okay, so gantikan dalam awak punya persamaan ni. Okay, so awak tengok. Kita punya B apa? Negatif 6. So negatif 6 kuasa 2 tolak 4. Darab A kita berapa? 1, C kita 5. Sama dengan kosong. Okey, cuba awak tekan kalkulator dapatkan jawapan berapa? Yang negatif 6 kuasa 2 tolak 4 darab 5. Ada 120 soalan tu. Okey, ni dapat berapa? Bilangan ayat. Pergilah tengok angkutan tu. 16. Okay, 16. Okay, 16 ni lebih besar ke lebih kecil ke sama dengan kosong? Lebih besar. Jadi kalau lebih besar dia kes yang mana? Kes yang nombor 1. Maknanya dia ada dua punca yang berbeza. So kalau dia suruh awak lakarkan graf, okay. So kita kena cari punca macam biasa. Okay, ini soalan tau. Kira macam soalan SPM lah cikgu bagi kat awak ni. Okay, dia dah bagi awak persamaan. Awak cari sama ada dia ada punca yang berbeza ke, sama ke, tak nyata ke. Okay, lepas tu awak cari pula nilai punca dia berapa guna kalkulator. Awak tak perlu guna yang cikgu ajar rumus persamaan kuasa 2 tu kalau dia tak suruh. Kalau dia suruh baru awak cari cara yang macam tu. Kalau dia tak suruh awak direct sahaja guna kalkulator. Okay, dapat berapa dia punya punca? Mana cikgu? Cikgu. Ya, saya. 16 tu daripada mana cikgu? 16 tu daripada mana? Kita kira yang ni. Okay, semula.
Okay, kita ada persamaan x square tolak 6x tambah 5 sama dengan kosong kan? Okay, untuk kita tahu dia ni jenis yang mana? Yang nombor 1 ke, 2 ke, 3? So, untuk kita tahu, kita kena guna b square tolak 4ac ni. Okay, boleh sampai situ? Boleh. Okay, so kita tengoklah dekat persamaan kita. Okay, x square kita a. Negatif 6x ni B, C ni 5. Macam biasa kita letak A, B, C kita. Tu jangan lupa tau. Okay. So masukkan dalam formula kita B square tolak 4AC. So B kita negatif 6. Negatif 6 masuk negatif 6. Negatif 6 kuasa 2. Ikut formula dia ni sebiji. Okay. So tolak 4. Formula ada 4 kan? Letak 4. Okay. A kita berapa? 1. Darab C. C kita 5. So tekan kalkulator. Masukkan dalam kalkulator negatif 6 square tolak 4 darab 1 darab 5. Dapat berapa? 16. Dapat 16. Boleh? Yang tanya tadi mana dapat 16 tu boleh tak? Boleh cikgu. 6 square ke 6 kuasa 2? Kuasa 2 dengan square tu samalah. Kuasa 2 bahasa Melayu, square bahasa Inggeris. Okay. Tapi saya dapat 56 tu. Salah tekan kalkulator lah tu. Ya. Kalkulator awak patut tak salah tau. Iya, kalkulator awak yang Macam mana? putih tu kan. Negatif 6 kuasa 2 betul. Okey, tolak Tolak 4. Negatif 1. 4 darab 1 darab 5. Darab 1 darab 5. 50 nak ke? Baik. Ya, ya. Peliknya. Negatif 6 tu kena letak kurungan lah. Oh ya. Tak letak kurungan lah. Negatif 6 letak tak? Tak. Sekejap, Cuba letaklah kurungan. Tapi saya rasa kalkulator awak tak ada letak kurungan. Sekejap, cikgu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Darab 1 darab 5. Okey. Ya tu. Terima kasih Omar. Sama-sama. Tapi kalau ikutkan kan kalkulator iya tak payah tak letak kurungan tau. Kalkulator dia kan advance. Tak tahu cikgu. Oh, kalkulator putih kena letak kan? Kalkulator akak yang tak payah. Mana kalkulator putih yang mana? Yang ni. Itu dia kena lagi detail. Oh, iya tak boleh lah kalkulator awak lagi kena letak kurungan. Adik cikgu cakap. Adik cikgu master sikit kalkulator putih awak ni. Terima kasih adik cikgu. Okey, lepas tu kita cari punca dia pula. Cari punca guna EQN macam biasa. Nak letak apa cikgu kat IKN tu? Letak A, masuk A 1, B negatif 6, C 5 macam biasa. 120. 5 dengan 1 ke? 1 dan 5 tu dapat Anik tu? Apa dia? Kan dia seorang. Oh, okey. Ambil anda kan? Ambil Sami. Boleh je tak boleh je. Boleh buat. Dek, macam mana cari EQN operator? EQN menu. Ni, X square tolak 6X tambah 5. Kita dapat berapa punca dia? PNJ tu cikgu. 5 dengan 1. 5 dengan 1. Okey, so 1 dekat mana? 5 dekat mana? 5, X1, X2, 1. Question 2. X1, 5, X2, 1. 6 tu negatif B tu. Negatif 6. Masukkan negatif. So 1 dekat sini. Ni 1. Sini 5. Okey. Awak punya paksi Y, pintasan Y 5. So nak buat pintasan Y5 tu kat mana? Alah tak kena lah. Alah. Nantilah dulu. Yang lakar graf ni kita nantikan dulu. Boleh tak? Satu-satu dulu. Tak payah kelam kabut sangat. Relax je. Yang penting awak tahu
nak cari kalau dia punca yang berbeza macam mana, dia punca yang sama macam mana. Okay. Boleh ke? Boleh. Boleh cikgu. So kita tengok yang kedua. Cikgu bagi persamaan yang kedua Awak tolong bagi tahu dekat cikgu dia jenis punca yang macam mana. So kita ada 2x kuasa 2 tambah 7 sama dengan 7x. Okey. Kalau ni macam mana? Kita kena buat apa dulu? Kena gerakkan cikgu. Gerakkan dulu. Kita kena sama dengan kosong tau. Ada sama dengan kosong baru kita boleh buat kita punya B square tolak 4AC. So 2x kuasa 2, 7 pindahkan sebelah sana jadi negatif 7x tambah 7 sama dengan kosong. Kenapa cikgu letak 7x ni dekat tengah-tengah? Nah, ikut bagi turutan ni ABC. Ya, ikut bagi turutan, tertib dia. Betul. Okey. Dah settle macam ni baru kita masuk dalam B square tolak 4AC. So B square negatif 7 kuasa 2 tolak 4. A kita 2, C berapa? 7. Sama dengan kosong. Okey, ni dapat berapa? Negatif 7. Berapa? Cikgu, yang ni tajuk dia apa cikgu? Tajuk dia apa? Ni topik 2.3 jenis punca persamaan kuadratik. 2.3 jenis punca persamaan kuadratik. Cikgu. Ya. Negatif 7 lah. Negatif 7, betul. Negatif 7. Negatif 7 besar ke kecil ke apa? Besar pada kosong Lebih kecil. Dia punca tak nyata ke? Lebih kecil dari kosong. So kita pakai graf yang ketiga. Nanti kita buat graf. Cikgu, macam mana? Tahu cikgu yang apa? Lebih besar, lebih kecil ni cikgu. Macam mana nak tahu? 16 lebih besar tak dari kosong? Besar. Negatif 7 dengan kosong mana lagi besar? Oh, negatif. Okey. Macam tu je. Okey. Sorry. Okey. Cikgu. Ya saya. 2x kuasa 2 ni mana datang ni ke? Mana datang? Ini persamaan yang baru. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Okey cikgu. Okey. Cikgu, Ya saya. kira negatif 7 kurang pada kosong tu jawapan akhir ke sana cikgu? Dah habis dah tu. Tinggal awak nak buat graf je lagi. Boleh? Oh boleh cikgu, boleh. Okey. So hari ni kita kenal pasti punca dia saja. Cikgu nak awak biasakan masuk dalam formula ni lagi. Okey. So yang Cikgu. ketiga, ya saya. Yang 7x tu kan. Lepas tu Ya. 7x yang soalan dia tu cikgu. Macam mana? Kenapa cikgu letak dia ke depan? Kenapa dia letak kat depan? Okey. Kita tak boleh selesaikan persamaan kuadratik kita kalau dia tak sama dengan kosong tau. Sebab kita nak dia dalam general form dulu baru kita boleh buat masuk dalam formula. Kena ada tertib dia lah. Yang macam ni dah memang dia dalam general form dah. X square tolak 6x tambah 5 sama dengan kosong. Okey. Yang ni dia bagi dekat awak 2x kuasa 2 tambah 7 sama dengan 7x. Okey. Kita tak nak 7x ni dekat sini. Kita nak kosong. Okey. So bukan selalunya tempat x yang kuasa 1 dekat mana? Sebelah kuasa
2. Sebab tu kita letak dia dekat sini. Dia tak letak dia dekat belakang 7 sebab tempat kuasa X kuasa 1 dekat tengah. Okey cikgu, okey terima kasih cikgu. Okey sama. Okey lagi. Ada apa-apa lagi nak tanya? Aduh. Okay, soalan dia boleh bagi macam-macam tau. Jadi awak jangan lupa yang kita pernah belajar dulu-dulu. Macam ni kan kita pindah-pindahkan sahaja. Okay, soalan yang ketiga dia bagi awak macam ni pula. Cikgu, Ya saya. ini tak tekan EQN ke yang soalan kedua ni? Apa dia? Saya nak tekan EQN ke? Kalau nak tekan EQN tu kita nak buat graf dah. Graf tu kita tinggal dulu. Kita buat ni dulu. Boleh? Oh, okey cikgu. Okay. Sebab semua orang tahu kan tekan EQN tu kan? Ke dia tak tahu lagi? Ada tak yang tak tahu macam mana tekan EQN dalam kalkulator? Tak ada Tak ada Okey. So kalau tak ada tak apalah. Jangan ada pula. Okey, 2. Ni soalan ketiga 2 sama dengan 2 sama dengan 3x darab x tambah 2. Okey, ni nak kena buat apa dulu? Itulah cikgu cakap. Soalan dia boleh bagi macam-macam. Jadi jangan lupa basic-basic awak yang dahulu. Okey, so kita kena kembangkan dulu. 3x darab x, 3x darab 2. Okey. So kita kembang dulu baru kita pindahkan 2 tu. Okey, 3x darab x, 3x kuasa 2, 3x darab 2 positif 6x. Okey, ni sama dengan 2. Okey, lepas tu kita nak jadikan kita punya kuasa 2 tu kekal positif, betul tak? So apa yang kita pindahkan? Kita pindahkan 2. Kita bawa ke sebelah kiri. So 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 2. Okey, sama dengan kosong hilang lah kat sini kan? Okey. So setelah kita punya persamaan tu, barulah kita guna b square tolak 4ac. Dia boleh terbalik macam tu ke? Boleh. Sebabnya kalau awak pindahkan kosong, yang ni nanti jadi negatif. Kita tak nak jadikan kuasa 2 kita ni negatif. Kita nak kuasa 2 sentiasa positif. Okey, lagi satu cikgu cakap. Okey, kalau kuasa 2 awak positif kan, graf awak memang akan senyum je macam tu. Kalau kuasa 2 awak negatif, graf awak akan masam macam ni. Bukannya salah, tak salah pun. Tapi sebenarnya dia lagi accurate kalau kita guna nilai yang positif. Macam tu. So kalau awak nampak persamaan awak tu yang kuasa 2 tu dah positif, awak biar je dekat situ. Awak jangan pindahkan dia. Kalau awak pindahkan dia jadi negatif, nanti awak pindahkanlah balik untuk jadi positif. Okay, so masukkan dalam b square tolak 4ac, awak dapat berapa? Dia punya jenis punca 12 ke? 12 lainnya 60 je. 60, ya betul 60. Tekan kalkulator betul-betul. Cikgu, Dapat tak 6? Ya saya. saya masukkan kereta saya, B saya dalam golongan 6. Lepas tu kuasa 2. Lepas tu negatif 4. Lepas tu dalam golongan 3. Dalam golongan lagi 2. 2, negatif 2. Negatif 2 ke 2? Jawapan dia 60 cikgu Ya betul 60. 60 lebih dari kosong. Ya betul. So dia ada 2 punca yang berbeza. Cikgu berapa ya tadi tu?
Kenapa ni? Nak screenshot. Okey. Yang kita lakar graf ni kita pergi next class hari ni kita kira-kira je dulu. Sebab bila awak dah tahu kira, awak dah tahu cari EQN guna calculator, tinggal letak je dalam graf, tak ada masalah sangat. 60. Memang tak cantik. Ya. So cikgu jawapan ni 60 lagi besar daripada kosong Ya betul. So kalau dia lagi besar daripada kosong, kita ada dua punca yang berbeza. Tengok je nombor tu lebih besar ke, lebih kecil ke, sama je. Okay. Kalau kecil cikgu, ada satu je Ni lah. saya. Ada satu je lah. Kalau kecil, Kalau kecil contoh nombor negatif 2 kan lagi kecil daripada kosong. Negatif 2, negatif 1. Kan lagi kecil daripada kosong. tak yang tadi cikgu cakap kalau besar ni, macam mana? Yang kalau kat graf tu, dia ada dua apa? Dua punca yang berbeza. Kalau besar ni, maknanya dia ada dua punca beza cikgu. Dia kena dekat dua tempat macam ni. Kalau dia sama dengan kosong, dia kena dekat satu je tempat. Tapi kalau dia tak ada, dia kecil daripada kosong, dia tak kena pada mana-mana paksi X atau paksi Y. Ikut graf yang tadi cikgu tunjuk tu. Cikgu dah okay lagi. Macam ni kan, sekejap Kalau yang ni kan, okay semula cikgu tunjuk gambar. So dia kena pada dua tempat ni, 1, 2. Okay, cuba tengok kalau dia ada satu je punca, kalau dia sama dengan kosong, awak kira-kira B square tolak 4AC, awak dapat sama dengan kosong. Maknanya dia ada satu saja, kat sini saja yang kena. Kalau dia tak ada punca yang nyata, dia tak kena pada mana-mana pun. Dekat sini tak ada kena. Yang ni dia hanya kena pada paksi Y sahaja. Dia tak ada yang bersilang paksi X dan paksi Y. Dia hanya kena dekat satu tempat ni saja, yang paksi Y saja. Okey, boleh ke? Okey ke? Boleh cikgu. Okey, kalau okey kita pergi lagi satu. Awak kirakan untuk cikgu. Mana pada Ahmed, pada yang bawah ni lah. Ni nombor 4. Okey, nombor 4. Samaan awak 25 X kuasa 2 sama dengan 10X tolak 1. Okey, yang ni apa awak dapat? Nak saya rasa tadi. Cikgu dapat kosong Okey, dapat kosong. So kalau kosong, kita ada punca yang sama. So graf nombor 2 lah. Cara tip je terus tadi. Okey, boleh ke? Senang hari ni? Dah. Okey, senang So cikgu dah pangkah ni. Cikgu nak ajar lagi satu benda. Sikit je lagi. Kita habis tu setengah kan? Okey. Dia sendiri. Kamu tak jawab lah. Tak ada orang yang nak berapa punya. Jadi okey dah ke?
Dah cikgu. Tengok, Sebab kalau cikgu nak ajar. kosong, Kalau kosong, kalau kosong, tak payah tulis lagi besar lagi kecil kan? tak, kalau kosong dia kosong sama dengan kosong lah. Kita tak ada kosong lebih besar dari kosong kan. Kosong lagi kecil kosong tak. Kalau kosong, kosong lah. Maknanya dia sama. Awak kena tengok nota cikgu buat kat awak ni kan. Okey, simbol lebih besar, simbol sama dengan simbol lebih kecil. Okay. So kena gunakan lah. Kalau soalan tu cakap dekat awak, dia tak suruh awak tentukan pun punca, dia dah bagi tahu dekat awak. Ni yang kita nak buat ni. Okay. So ni cikgu pangkah sebab cikgu nak ajar dekat awak kalau dia dah bagi tahu dekat awak punca dia macam ni. Dia suruh awak cari nilai yang kita tak tahu. Okay, so cikgu pangkah Okay. Sebab Admax dia takkan bagi awak senang-senang macam tu je. Admax ni aplikasi tau. Awak boleh tahu basic dan awak kena buat, awak kena fikirkan macam mana awak nak solve soalan tu. So awak kena kreatif. Okay, so kita tengok soalan pertama. Dia cakap persamaan kuadratik ni, ayat dia panjang kan, cikgu baca dia punya isi lah Okay, persamaan kuadratik yang berikut mempunyai dua punca yang sama. Okay, dia dah bagi dekat awak, dia bagi tahu dia ada dua punca yang sama. Okay, cari nilai K. Cari nilai K. So, soalan yang pertama dia bagi dekat awak. Okay, ni baru betul-betul contoh dalam SPM lah, soalan-soalan yang aras rendah. Okay, nombor 1, dia bagi dekat awak, dia punya persamaan 2 K X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. So, kita kena cari apa nilai K ni? So macam mana nak cari? Okay, dia dah kata dekat awak, kita ada dua punca yang sama. So bila punca yang sama, apa kes kita? Graf 1 ke 2 ke 3? Graf 1. Okay. Kalau yang 1 kan lebih besar. 2. Okay, sama dengan 0. Ni kita punya jenis graf. So nak buat macam mana? Kita still guna juga B square minus 4AC dia tu. Okay, B square minus 4AC. Lepas tu kita masukkan dalam kita punya B square minus 4AC tu. So B kita apa? 4 kuasa 2 tolak 4. Okay, sekarang cikgu tanya dekat awak. A kita apa? Kita 2 ke K? 2 ke 2K? 2K, betul. C 3. Boleh ke sampai sini? Aku macam mana nak buat 2? Dia 2K sebab dia nak cari nilai K Kita nak cari nilai K tu. So kita kena selesaikan. Okay, so nak selesaikan macam mana? Okay, 4 square 16 tolak 4 darab 2K berapa? Okay, kalau awak keliru kan, awak buat macam ni dulu pun boleh. So, buat macam ni. Okay, so 4 darab 2K berapa? 8K. Salah. 8K. Okay. 8K darab 3 berapa? 24K. 24K. So 16 tolak 24K sama dengan 0. Okay, nak dapatkan K macam mana? Kita pindahkan negatif 24K ni ke belah kiri. So jadi positif kan? 24K. Ini 16. Okay. Nak dapatkan K sahaja kena buat apa?
Bahagi. So 16 bahagi 24 kita dapat K. So 16 bahagi 24 dapat berapa? Dua per tiga. K sama dengan 2/3. Okay. Ada orang kan dia suka kalau dia punya huruf unknown tu dekat belah kiri sahaja. So dia buat macam ni. Negatif 24K sama dengan negatif 16. So K kita negatif 16 bahagi negatif 24. So K sama dengan 2/3. Kalau cikgu suka yang macam ni lah. Sebab dalam cara penulisan mat yang betul kan, huruf unknown kita belah kiri je. Tapi kalau dah jadi macam ni kan, dia tukar je balik. K sama dengan 2/3. Sama je. Cikgu. Ya. Macam dapat 16 ni cikgu. Sebab Macam mana dapat 16? 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 16. 4 darab 4. Okey. Dah cikgu Salim. Okey. So latihan awak hari ni cikgu nak bagi yang macam ni. Yang tadi cari-cari punca tu senang je. Cikgu nak bagi awak latihan yang macam ni. Sebab yang macam ni lah baru betul-betul macam SPM sikit. Sebab awak kena cari nilai unknown. Cikgu ulang balik yang tu, yang negatif 24K tu ya. Negatif 24K, okay, kalau awak rasa susah kan, sebab dia kan ada negatif kat luar ni, tolak ni. Okay. So awak kurungkan dulu 4 AC ni awak kurungkan dulu. Okay, so masuk kat 4. Okay, A kita adalah 2K. Sekarang ni kita dah tak jadi 2 sahaja sebab K ni dalam A punya. Maknanya kalau cikgu bagi dekat awak contoh macam ni tau. Dia suruh awak cari nilai Z. Okay, kita ada 2X kuasa 2 tambah 4ZX tambah 3Z. So Z ni lah nilai kita punya A. Ni A. Ni B. Ini C. Boleh dapat tak? Okay, faham cikgu. Okay. So 4, A kita 2K. So masuk 2K. Jangan takut-takut. Admat memang macam ni. Dia pelik-pelik sikit. Okay, C 3. Yang penting awak punya konsep dan basic tu betul-betul je. Jangan takut-takut. So 4 square 16. Okay, tolak. Tolak ni biar je dulu kat luar. Okay, kita selesaikan dalam rumah dulu. 4 darab 2K 8K. Okay, 3 ni kita tak darab lagi. Tapi nanti awak dah tera-tera kan. Awak tak payahlah buat step yang ni. Step yang ni pun tak payah pun tak apa. Awak terus je 16 tolak 24K ni pun dah tak apa. Awal-awal ni untuk elakkan careless, untuk lagi mahir dan awak lebih teliti lah. So letaklah satu-satu. Nanti dah tera tak nak letak pun tak apa. Okay. So dapat 8K. 3 ni belum darab lagi kan. Okay, so bawah dia pula. 8K darab 3 dapat 24K. So buanglah rumah dia tu. Kita dah tak nak dah. So tolak. Lagi satu kenapa cikgu buat rumah. Okay, kadang-kadang nilai C awak tu boleh jadi negatif kan. Contoh awak ada 16 tolak. Okay, ni rumah sorry 8K. Okay, awak punya C tu buatnya lah negatif. Contoh. Okay, sama dengan kosong. So 16 tolak. Okay, 8K darab negatif 2 berapa? Negatif 16K. Negatif 16K. Okey, sama dengan kosong. Okey, bila kita buka rumah kita ni, dia jadi apa? Tolak jumpa tolak jadi tambah.
6K. So bolehlah untuk elakkan careless awak juga. So hati-hatilah. Nanti kalau dah terror tak apa, cikgu tak kisah pun. Cuma kena hati-hati kalau nilai awak tu negatif, kenalah jadi positif lah. Jumpa negatif-negatif jadi positif. Macam biasa. Sebab tu awak jangan lupa yang dah belajar dulu-dulu. Dia guna je sampai bila-bila. Sampai degree pun guna lagi, tak berubah. Sampai master PhD dan so on lah. Okey ke? Cikgu nak bagi lagi satu contoh sebelum kita habis kelas, tapi dah 1:30 dah ni. Boleh ke? Satu lagi. Boleh ke? Boleh. Cikgu Boleh cikgu. ke? Ni saya. Lepas 16 tambah 16K tu, lepas tu 16 tu bagi 16 lah. Ya betul. Sama je. Okey, so 16K. Pindahkan 16 ke sana jadi negatif 16. So negatif 16 bagi 16 dapat berapa? Negatif 1. So K sama dengan negatif 1. Begitu. Dapatkan sampai K tu berapa? Okey, boleh? Boleh juga. Okay, so cikgu nak pangkal ni. Cikgu nak pergi contoh lain. Tadi kita pergi yang punca yang sama. Sekarang cikgu nak tunjuk kalau dia punca yang berbeza. Dia graf yang nombor 1. Okay. Hari ni kan banyak sikit tau cikgu bagi latihan kat awak Sebelum ni cikgu bagi awak macam 3-4 soalan je kan. Hari ni banyak sikit lah. Sebab kita ada 3 jenis graf kan. Lagipun benda ni dia algebra awak sebenarnya dia tak ada apa sangat pun. So nak mahir ke algebra awak kenalah buat soalan-soalan yang cari unknown-unknown ni. Okay, yang kedua contoh kalau dia bagi, dia cakap dekat awak persamaan berikut mempunyai 2 punca berbeza. Okay, cari julat. Okay, ni kita pernah jumpa tak perkataan julat? Tapi ingat. Pernah dekat mana jumpa julat? Dekat bab pertama. Bab pertama. Okey. Julat ni apa sebenarnya? Julat ni adalah nilai. Contoh kalau dia kata berapakah julat ataupun berapakah nombor yang terdapat dalam julat 10 hingga 20. So maknanya awak kena listkan lah dalam 10 hingga 20 tu ada nombor berapa? 11, 12, 13, 14. Maknanya dia boleh jadi beberapa nombor yang berbeza-beza dan banyak. Sebab tu dia bagi julat. Okay. Lagi satu, kita ada 2 punca yang berbeza. Jadi mestilah nilai K kita pun ada nilai-nilai yang berbeza. Okay. So soalan yang pertama untuk contoh yang kedua. X square tambah 6X tambah K tolak 7 sama dengan kosong. X square tambah 6X tambah K tolak 7 sama dengan kosong. Okey, sama juga kita still guna B square minus 4AC. So A kita sekarang ni, A kita yang ni lah kan. Okey, ni A. Ni B, 6. Okey, cikgu nak tanya C kita apa sekarang? 7. K tolak 7. C kita ni semua sekali. K tolak 7. Apa yang tak ada X tu kira C lah. Boleh? Boleh. Okey. So kita masukkan. B kita 6. 6 kuasa 2 tolak 4. A kita 1, C kita K tolak 7. Okay, samakan dengan kosong dulu. Tak boleh dah. Dah bagi kan 2 punca berbeza kan. So kita terus guna apa simbol kita kalau 2 punca berbeza? Lebih besar. Macam mana? Cikgu, macam mana tahu tu dia ada kunci berbeza? Ada 2 Dia punca. Dia bagi tahu. Oh. Sebab tu awak kena tahu. Kalau 2 punca berbeza, simbolnya lebih besar. Kalau dia sama, guna sama dengan.
Kalau dia kata dia tak ada punca yang berbeza, tak ada punca yang nyata, so guna lebih ke kecil. Okey. Dia tak adalah kejam tak bagi tahu dekat awak, ataupun dia macam ni. Dia suruh awak cari dulu punca dia macam mana. Lepas tu dia bagi lagi satu persamaan yang sama mungkin dengan dia. So baru awak cari nilai yang tak tahu. Boleh jadi macam tu juga. So 6 square 36 tolak. Okay. Untuk elakkan careless kan, kita buat rumah dia dulu. Okay. Lama-lama awak tak payah buat rumah-rumah ni pun tak apa. Okay. So 4 darab 1 4 kan. Okay, tinggal 4 darabkan dengan K tolak 7. Lebih besar dari kosong. Okay, sekarang kita selesaikan yang dalam rumah ni pula. Darab macam biasa. So 36 tolak. Kita dapat apa? 4 darab K, 4K, 4 darab negatif 7. Negatif 28. Lebih besar daripada kosong. Okay, lepas tu baru kita buka rumah. So 36 tolak 4K. Dekat sini ni tolak. Jumpa tolak jadi apa? Tambah 28. Lebih besar dari kosong. Yang mana boleh selesaikan? 36 tambah 28 boleh selesaikan tak? Boleh. Jadi berapa? 36 tambah 28. Jadi berapa? 36 tambah 28? 24. 64 kosong. So kita pindahkan kita punya kita nak sekarang ni. Kita kalau boleh, bukan kalau boleh, kalau unknown memang kita nak positif. So untuk cara yang lebih selamat, kita selesaikan dahulu. Okay. So kita pindahkan, awak pindahkan 64 dulu pun tak apa. Okay, negatif 4K jadi tolak 64 kan? Okay, so negatif 4K bahagi dengan negatif 64 jadi berapa? Bahagi dengan negatif 4. 16. 14, 16 kan? Okay, cikgu kat sini tau. Okay. So K lebih besar dari 16. Okay, tapi sekarang ni awak pindahkan nilai negatif dalam julat. Jadi awak kena tukar simbol awak. Kalau kat sini tak ada negatif tak apa, tak payah tukar dia punya simbol julat tu. Sekarang ni kita pindahkan negatif 4. Maknanya ada negatif dalam awak punya nilai K tu. So awak kena tukar simbol awak. Boleh dapat? Okay. Kan kita punya memulakan simbol kita kan lebih besar kan? Okay. Tapi disebabkan awak punya nilai julat adalah negatif. Maknanya kita pindahkan negatif. Negatif 4. So bila kita bahagikan julat yang ada negatif, maknanya negatif 64 bahagi negatif 4. Dua-dua ada negatif kan? So simbol awak ni kena tukar jadi lebih kecil. Sebab tu last answer awak yang ni, bukan yang ni. Yang ni kan dia law matematik. Bila awak bahagikan dua nilai negatif dalam julat, awak kena ubah dia punya simbol julat. Ni law dia lah. Walaupun dekat atas dia cakap dua punca berbeza, tak apalah. Tapi sekarang ni kita nak cari nilai K kan. Kita tak ada kena-mengena pun dengan punca dia tu. Kita tak kacau dia pun. Cuma kita nak cari nilai K ni. So K ni adalah nilai lebih kecil dari 16. So maknanya cikgu kalau dah bahagi kan,
Jawapan ni akan jadi macam tu lah. K lebih besar, lebih kecil daripada 16 lah. Sebab dua-dua ni ada negatif. Kalau tak ada negatif, maknanya dia negatif, dia tak ada negatif, sorry. Okey. Kalau nombor dia biasa je, 4K lebih besar dari negatif 64. Ni bahagi biasa je, negatif 64 bahagi 4. So dapat K. So K dapat 16. Tetapi disebabkan kita ada negatif, kita bahagi dengan negatif ni. So bila negatif bahagi negatif dalam julat, awak kena tukar simbol. Tu je. Boleh? Kiranya kalau dia positif, dia tak perlu tak simbol lagi kot? Tukar, tak payah tukar. Biar je. Kiranya K bersamaan 16 macam tu? Bukan, K lebih besar 16. Sorry. Okay. Kalau dia tak ada tau. Kalau dia sini positif. Macam ni je. Kiranya kita kira biasa je lah. Tapi disebabkan soalan kita ni, dua-dua ni ada negatif. Jadi kita kena tukar simbol julat tu. Cikgu, kalau K tu positif tak ke nanti jadi K lebih besar daripada negatif 16 kan? Kalau K tu positif, maknanya 4K lebih besar dari negatif 64. Macam ni ke? Macam mana? Maksudnya kan negatif 64 tu bagi 4. Jadi negatif 16 lah. Suara awak macam slow lah. Sekejap. Apa dia sekali lagi boleh tak? Kalau K tu kan positif. Jadi kalau nanti negatif 64 tu bagi dengan 4. Jadi akhir dia akan cakap K lebih besar daripada negatif 16 lah. Negatif 16. Betul. Sorry. Okay. Sorry. Betul. Sama juga kalau 64 awak tu positif tau, sama je 4K 64. Ni tak sama je macam biasa. So 64 bagi 4. Ni dapatlah K 16. Sama je Cuma cikgu nak tunjuk dekat awak satu lagi law matematik. Ni algebra tau. Math ni banyak algebra, banyak calculus. Calculus kita belum jumpa lagi. Nanti kita jumpa. Sekarang ni algebra sahaja. Boleh ke? Dah 140 dah. Jadi itu jawapan akhir dia cikgu? Jawapan akhir dia yang ni, yang cikgu petakkan ni K lebih kecil dari 16. Dah habis cikgu? Apa dia? Dah lilas cikgu? Dah last lah. Dah last kan? Okey je cikgu, okey je. Okey tak? Ikut cikgu lah. Lagi satu tinggal yang tak ada punca. Yang tak ada punca buat dia lebih kecil daripada kosong lah. Ke nak tengok contoh juga satu? Contoh cikgu. Contoh lagi satu Okay, tadi kita dah buat yang ada punca yang sama, punca yang berbeza. Kita tengok punca yang tak ada punca. Punca yang tak ada punca. Okay, so cikgu pangkal yang ni Boleh? Sekejap, screenshot. Okay. Cikgu. Ya saya. Kalau punca yang sama dengan kosong. Kalau punca yang berbeza lebih daripada kosong. Kalau punca yang tak ada punca kurang daripada kosong Ya betul. Okay. So cikgu pangkal ni Okay, so kita pergi last contoh untuk yang tak ada punca. Punca yang tak ada punca. Macam comel lah Azufah sebut punca tu. Okay. So soalan persamaan kuadratik tidak mempunyai punca. Cari julat nilai K. Kalau perasan kalau yang sama dengan dia suruh cari nilai K.
Tapi kalau yang lebih besar, lebih kecil, kita cari julat. Sebab kita ada simbol besar, simbol kecil tu. Itulah nilai julat kita tu. So, soalan dia adalah 5x kuasa 2 tolak 2x tambah k sama dengan kosong. Okay, sama je kita nak guna b square minus 4ac. A kita 5, B kita negatif 2, C kita apa? K. Dah dia bagi K je, K je lah. Okay. Macam tadi K tolak 7. Sebab itu nilai C dia. Semua sekali tu. So masukkan negatif 2 kuasa 2 tolak 4 A 5 C K. Sama dengan pula. Ni kena tulis apa pula simbol dia ni? Kosong. Lebih? Kecil. Lebih apa? Lebih kecil. Tak ada punca, lebih kecil. Okey. So negatif 2 kuasa 2 dapat 4 tolak. Okey, kita buat rumah dulu. 4 darab 5 20. Darab K 20K. Okey, boleh Cik Tri macam tu. So buka kurungan 4 tolak 20K lebih kecil dari kosong. So ni macam ni nak buat ni. Lepas tu nak buat apa? Nak pindahkan apa? Pindahkan 4. Pindahkan 4. Okay, negatif 20K negatif 4. Okey, lepas tu tadi cikgu ajar dekat awak, kalau kita nak bahagi, dua-dua ada negatif, betul tak? So dia punya simbol akan berubah. So negatif 4 bahagi negatif 20. So K dapat 1/5. Okey. Pening ke? Cikgu dengan salin cikgu. Okey. Kejap Ibu. Okey, boleh. Awak cikgu kan tak kisah tau kalau awak nak kelas lebih dengan cikgu. Cikgu okey je. Yang penting awak yang nak belajar. Cikgu tak nak lah cikgu buat kelas lebih-lebih tapi awak tak ada semangat nak belajar. Nanti dia macam awak penat, awak tak dapat, baik awak yang nak. So kalau awak rasa macam awak nak kelas lebih lagi, contoh awak nak set malam ke, bagi je tahu cikgu tau. Cikgu tak kisah pun. Tapi awak bagi tahu lah sehari sebelum ke, sebab cikgu takut cikgu ada hal. Cikgu kan kalau awak nak belajar, cikgu 100 kali sanggup nak ajar awak. Sebab cikgu suka tengok orang faham, orang seronok buat maths. Sebab orang selalu cakap maths and maths ni susah. Tapi bila awak dapat, awak akan rasa satu kepuasan. Lagipun awak kena ingat satu benda, tak ada lagi orang mati buat math, buat maths. So awak boleh, awal-awal je susah. Cikgu. Ya saya. Yang tu kenapa? Yang tu kenapa dia daripada kurang tukar kepada lebih? Kenapa tukar? Sebab apa? Kita bahagikan negatif dengan negatif. Tadi kita dah buat kan soalan tadi tu yang ada negatif 64 bahagi dengan negatif 4. Daripada besar kita tukar jadi kecil. Sebab kita ada negatif dengan negatif ni. Sekarang ni pun ada negatif-negatif juga. So kita tukar dia punya simbol. Boleh? Kalau tak ada negatif tak tukar cikgu? Kalau tak ada negatif tak tukar, stay je macam biasa. Maknanya dia jadi macam ni lah. Kita ada negatif 4. Contohlah kita ada 20K
lebih kecil daripada negatif 4. So negatif 4 bahagi je 20 macam biasa. So dapat K berapa? Negatif 1/5. Syarat dia kena ada dua-dua negatif. Okey cikgu. Okey. Okey ke? Cikgu nak awak dapat dua benda ni je hari ni. Cari punca dengan kalau dia bagi dekat awak persamaan, dia suruh awak cari nilai yang kita nak kena tahu. Macam cari dulat nilai K. Kalau dia kata K, cari K lah. Kalau dia kata suruh cari Z ke, cari Y ke, sama je cara dia. Janganlah cakap cikgu tak ajar pula. Boleh tak? Takkanlah cikgu nak ajar daripada A sampai Z. 26 huruf. Sama je. Okay? Yang paling penting awak kena tahu apa nilai A, B, C. Macam ni A kita 5, B kita negatif 2, C kita K. Macam tadi kalau K dia tu dekat 2XK. Inilah B kita. 2K. Kadang-kadang dia boleh keliru kat awak. Dia boleh tulis 2KX ataupun 2XK. Sama je dua benda ni. Betul tak? Dia ubah tempat sahaja. Inilah nilai B kita, ni pun nilai B kita, sama je. Cuma tak payahlah letak X ni, tak payah. General form tu kena ingat. Tapi yang ni still graf cikgu Ni masih graf lagi. Graf lagi. Nanti kita buat graf sabar-sabar. Lagipun bab 3 nanti pun ada lagi graf kita nak pergi. So sebab tu awak tak boleh macam dah belajar yang ni awak lupa yang tu, tak boleh. Kena sama je. Bila awak belajar lagi-lagi maknanya awak tambah. Bukannya awak belajar yang ni awak tinggal yang tu, tak. Awak tambah. Boleh ke? Boleh. So, kalau boleh cikgu habis sampai sini boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Nak bagi latihan lebih tau hari ni. Boleh. Okey. Tapi awak bilas main Zohor dulu, petang-petang sikit baru cikgu bagi. Lepas tu awak tak payahlah macam takut, macam rushing nak siap kat IMAT, tak. Awak buat lagi better daripada awak macam rushing awak tak faham pun. So awak hantar sebelum kita balik sekolah, tak pun esok nak SPM awak baru hantar pun tak apa. Tapi latihan ni untuk awak buat, awak dah dapat. Cikgu tak adanya nak siapa tak hantar lagi, tak. Cikgu tak suka macam tu. Awak dah cukup serabut kan, kelas online kan. Cikgu tak naklah serabut-serabut kat awak dah. Okey? Baik cikgu. Okey. Tapi bila cikgu cakap awak buat, awak dapat. Awak tak buat, awak tak dapat. Itu sahaja. Okey. Ada apa nak cakap? Cakap apa? Kita end kelas hari ni. Thank you join kelas. Jangan give up. Terima kasih cikgu. Sama. Okey. Thank you Afif. Terima kasih Thank you semua. Sama. Thank you cikgu. Boleh besok boleh tak baca? Terima kasih cikgu. Sama. Alif, bolehlah dulu. Apa ya? Alif, okey tak baca Yasin? Alif. Ya cikgu, ya. Bye Umar. Terima kasih cikgu. Okey esok baca Yasin. InsyaAllah. Esok buat tahlil apa cikgu? Tahlil ringkas ke tahlil panjang cikgu? Tak, pendek je. Awak baca Yasin, lepas tu awak baca doa lepas Yasin tu je. 30 minit je. Tak payah lama-lama.